Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan meneruskan ulang kaji dalam bab 7 iaitu penentangan masyarakat tempatan. Jadi dalam bab ini kita akan lihat tentang banyak tokoh-tokoh dalam negara kita yang telah berjuang dalam mempertahankan negara daripada penjajahan barat. Jadi untuk kali ini kita akan fokus kepada bab subtopik 7.1 iaitu matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Jadi dalam subtopik ini apa yang penting kita perlu faham bahawa pada masa itu terdapat pelbagai usaha campur tangan kuasa barat di negara kita yang telah mengganggu dan mengubah sistem pentadbiran tempatan. Jadi ini telah menyebabkan masyarakat tempatan rasa tidak berpuas hati kerana kehilangan hak dan kedudukan mereka. Jadi apa yang terjadi, masyarakat ketika itu telah kehilangan hak mereka dan kedudukan mereka. Jadi disebabkan ingin mempertahankan negara, mereka telah bangkit untuk menentang kuasa British melalui 3 cara iaitu pertama penentangan bersenjata, mencabar penjajahan dan juga sistem perundangan. Jadi kita lihat di sini. Yang pertama seperti cikgu telah jelaskan sebelum ini iaitu ada 3 bentuk penentangan yang utama iaitu penentangan bersenjata. Yang ni kebanyakan tokoh ataupun yang kita akan pelajari, yang kita akan cuba ingat kembali memang memilih penentangan bersenjata. Namun ada juga tokoh yang menggunakan bentuk penentangan iaitu mencabar penjajahan dan ada juga menggunakan sistem perundangan. Jadi ini yang perlu kita cuba selami. Jadi kenapa mereka berjuang? Seperti yang cikgu dah cakap tadi, yang pertama adalah untuk mempertahankan hak dan kedudukan pemerintah. Daripada apa? Daripada cubaan barat untuk menguasai negara kita yang telah merugikan masyarakat tempatan. Seterusnya, ingin mengembalikan dan mengekalkan sistem pentadbiran tradisional. Maksudnya kita dah ada sistem pentadbiran yang sedia ada. Jadi tindak mahu campur tangan ini mengganggu sistem pentadbiran yang telah lama kita pertahankan atau amalkan. Dan yang terakhir, ingin menentang pentadbiran dan peraturan baru. Ada peraturan baru yang menyusahkan hidup rakyat tempatan. Mungkin cukai yang tinggi dan pelbagai sebab. Jadi selepas ini kita akan lihat tokoh-tokoh ini dan mengapa mereka mengambil keputusan untuk menentang British. Jadi yang pertama adalah penentangan bersenjata. Jadi terdapat pelbagai penentangan senjata yang telah dilakukan oleh siapa? Oleh golongan bangsawan, ada pembesar-pembesar tempatan dan juga pemimpin agama, dan yang kenapa tidak berpuas hati dengan pembaharuan yang dibuat oleh British. Jadi mereka telah mendekat untuk melakukan penentangan bersenjata untuk menentang British. Ada di Terengganu pun juga ada contoh kalangan pemimpin agama. Mereka memperjuangkan hak masyarakat tani untuk apa? Akibat apa? Ditindas oleh pelaksanaan cukai. Jadi kita lihat seterusnya. Yang pertama, tokoh yang pertama adalah Dul Said. Jadi kita akan lihat secara ringkas saja. Dul Said, kita tak nak tahu tokoh itu. Tokoh di mana dan mengapa mereka menentang. Kronologi itu para pelajar telah belajar dengan lebih lanjut dan telah buat kajian kes pun sebelum ni. Jadi kita tugas sejarah sebelum ni, jadi kita akan fokus lebih kepada secara ringkas saja. Okey, jadi Dul Said. Dul Said di mana? Di Nanning. Nanning tu di mana? Di salah satu negeri di Negeri Sembilan. Jadi Dul Said di Nanning merupakan siapa? Beliau merupakan sebagai penghulu Nanning. Jadi mengapa beliau menentang British? Kerana apa? Dul Said menentang bayaran cukai hasil tahunan sebanyak 1/10 terhadap Nanning. Kerana beliau kata Nanning ni negeri yang merdeka. Jadi kenapa kena bayar cukai kepada British? Jadi itu sebab penentangan Dul Said. Jadi ini antara sebab beliau menentang, antara contoh peristiwa penentangan. Awalnya beliau berpakat dengan pemimpin Rembau. Ada perkataan orang Melayu dari wilayah lain. Termasuk siapa? Ada Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau, Pembesar Seri Menanti, Penghulu Gemencih, Datuk Kelana Sungai Ujong, Penghulu Remai, Recat, Penghulu Linggi, Johor dan Ulu Muar. Maksudnya
Gabungan ini berjaya menyebabkan 4,000 orang bunuh balang untuk menentang British. Jadi ia menyebabkan Abdul Zahid telah berjaya mengalahkan British. Namun ini semua tidak kekal lama kerana apa? British berjaya memecah belahkan. Jadi sebab British berjaya memecah belahkan tersebut, Abdul Said telah kalah dan British berjaya menakluki tabuh. Kenapa? Kerana yang pembesar lain enggan memberikan bantuan. Jadi pusat tawaran Nanning. Jadi bila British dah berjaya menakluki tabuh, pentadbiran Nanning disatukan dengan pentadbiran di Melaka. Okey. Itu di Nanning penentangan bersenjata di Nanning. Melihat di mana yang berlakunya dia memang berada berhampiran dengan Melaka, disebabkan itulah British beranggapan bahawa ia sebahagian daripada Melaka. Okey. Maaf Okey, kita sambung kembali. Okey, seterusnya Yang Tuan Antah. Okey, Yang Tuan Antah di mana? Yang Tuan Antah juga di Negeri Sembilan. Siapa beliau? Beliau adalah Yang Tuan Seri Menanti. Okey, kita tengok di sini Yang Tuan Seri Menanti. Jadi kenapa beliau menentang? Beliau menentang kerana British telah menggugat kedaulatan bangsa dan juga beliau rasa British akan meluaskan kuasa ke wilayah-wilayah lain. Jadi British mula tamak dan cuba meluaskan kuasanya. Ini kita tengok peta Seri Menanti. Okey, warna orange yang kuat ni, ini Seri Menanti besar. Jadi beliau rasa British tak akan cukup dan cuba meluaskan kuasa di kawasan lain. Jadi beliau juga memimpin 4,000 orang pengikutnya menentang Datuk Kelana. Macam biasa British kadang-kadang dia cuba berpakat dengan pembesar yang menyokongnya. Dalam kes ni Datuk Kelana adalah berpakat dengan British. Jadi Yang Tuan Antah melawan pasukan yang dipimpin oleh pengikut Datuk Kelana. Jadi British akhirnya berjaya mengalahkan pengikut beliau. Namun akhirnya setelah rundingan tersebut, British melantik Yang Tuan Antah sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Jadi seterusnya kita lihat negeri seterusnya penentangan bersenjata juga, di mana popular juga ni Datuk Bahaman di Pahang. Okey, Datuk Bahaman ini siapa? Beliau adalah pembesar Temeloh. Beliau adalah pembesar Temeloh, maksudnya lantikan Sultan setelah kematian orang kaya Indra Segara. Jadi kita tengok kat sini pembesar Temeloh, di mana tempat berlaku Kebaikan Pahang, di Temeloh juga, Sungai Semantan dan juga di tempat di Jerantut. Okey, jadi kenapa beliau menentang British? Beliau menentang British Pahang kerana beliau sebagai pembesar telah hilang hak mengutip cukai dan pembinaan polis, dan British juga telah membina balai polis di kawasan beliau tanpa pengetahuannya. Jadi ini menyebabkan beliau menentang British. Ialah bila kita kutip cukai untuk pembangunan negeri, untuk memajukan Temeloh contohnya. Tapi bila British kutip cukai, British kutip untuk apa? Untuk keuntungan British semata-mata. Jadi ini menyebabkan kerugian kepada tanah air kita sendiri. Sebab kita bayar cukai untuk membangunkan negeri kita sendiri. Tapi kalau kita bayar cukai kat British, British bukan menggunakannya untuk memajukan negeri kita. Mereka melakukan untuk keuntungan mereka semata-mata. Jadi beliau telah melakukan gerakan menentang British dengan bantuan siapa? Dengan bantuan Tok Gajah, iaitu Imam Perang Rasul, dan Mat Kilau. Ini dua-dua tokoh yang juga popular dalam sejarah negara kita. Namun akhirnya Datuk Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau terpaksa berundur ke Kelantan dan Terengganu kerana beberapa siri serangan, dan peristiwa ini menandakan berakhirnya Perang Pahang. Jadi seterusnya penentangan di Sarawak. Jangan ingat saja di Semenanjung atau Tanah Melayu. Di Pahang juga, di Sarawak juga ada tokoh-tokoh tertentu, iaitu Rentap. Rentap di mana maksud dia apa? Namanya penggoncang dunia. Beliau digelar Raja Ulu dan Raja Darat dan merupakan pemimpin orang Iban. Ingat orang Iban di mana? Di Sungai Sekerang dan Sungai Saribas. Kenapa beliau menentang? Kerana beliau dituduh oleh James Brooke sebagai lanun. Lanun ni maksudnya jahat. Jadi James Brooke juga telah menghapuskan pertempatan orang Iban. Jadi ini menyebabkan Rentap terpaksa bangkit dan melindungi orang Iban. Jadi pelbagai siri penentangan menyebabkan kubu Brooke
rentak menyerang kubu Brut di Naga Sekerang dan sebagainya. Namun akhirnya rentak terpaksa berundur ke Entabai dan beberapa tahun kemudian beliau telah meninggal dunia. Jadi kita lihat di sini, ini kita punya tempat kita bertahun, ada kubu Naga Sekerang, Bukit Saduk. Ini sangat signifikan dengan peperangan di Rentap. Ini kita tengok ada kubu Rentap yang diperbuat pada kayu yang kukuh dan kuat, dan yang menyebabkan sukarnya British untuk menyerang atau mengalahkan Rentap. Seterusnya kita ada juga di Sarawak ialah Sharif Masyahur. Beliau adalah pembesar Sarike. Kalau tadi orang Iban, yang Sharif Masyahur ni lebih kepada orang Melayu kerana beliau dilantik oleh Sultan Abdul Mukmin Brunei dan beliau berasal dari Iban. Beliau menentang British kerana apa? Kerana beliau tergugat apabila Sarike telah diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Sarike beliau mahu mengusir James Brooke dan mengembalikan kuasa pembesar tempatan yang terjejas kerana kuasa mereka telah hilang dan orang luar telah mengambil kuasa mereka. Jadi peristiwa pertentangan macam biasa, beliau mengajak orang Melayu dan Dayak untuk menyertai pakatan mereka. Datuk Ketiga Abdul Ghafur juga pula melancarkan serangan dari timur, namun akhirnya Brooke telah mematahkan serangan ini guna apa? Kerana mereka ada kapal perang dan senjata yang moden. Akhirnya kedua-dua tokoh ini telah dibuang negeri oleh Brooke. Ingat, perjuangan tokoh-tokoh tempatan dahulu telah menyebabkan bukan sahaja kadang-kadang mereka dibuang negeri, kadang-kadang mereka juga turut kehilangan nyawa. Contohnya seperti Tok Janggut di Kelantan. Satu tokoh yang tidak asing lagi bagi kita. Kenapa Tok Janggut? Siapa Tok Janggut? Beliau merupakan lahir di Pasir Putih, Kelantan. Beliau mendapat pendidikan di pondok di Kelantan dan juga di Mekah dan balik daripada luar negara. Kenapa beliau menentang British? Kerana beliau menentang kekerasan pentadbiran oleh siapa? Encik Abdul Latif, iaitu ketua jajahan Pasir Putih. Iaitu lantikan British lah. Beliau juga menentang cukai yang diperkenalkan pada tahun 1915 yang mewajibkan petani membayar cukai. Bayangkan petani, selalu kita tengok petani kita rasa kaya ke atau orang susah. Walaupun mereka kadang-kadang kais pagi makan pagi, mereka terpaksa juga membayar cukai tanah. Dan beliau juga bersemangat jihad untuk menentang British. Apa yang jadi di Tok Janggut? Beliau telah mengadakan mesyuarat dan menentang sebagainya, namun akhirnya Tok Janggut telah terkorban dalam penentangan tersebut. Namun perjuangan beliau telah memberi kesedaran dan semangat kepada kita. Seterusnya di Sabah, kita ada Mat Saleh di Sabah. Beliau berketurunan Bajau dan Suluk. Mengapa beliau menentang SBUB? Ini Sabah pula SBUB. Kalau di Sarawak is James Brooke. Di Sabah is SBUB. Kenapa apa? Pertama ialah SBUB mengungut cukai menyebabkan pembesar tempatan kehilangan kuasa. Beliau telah mencuba mengadakan rundingan tetapi mereka tidak mahu dan menganggap Mat Saleh mengancam kepentingan SPUB. Jadi penentangan ini telah berlaku dan akhirnya pada tahun 1900 Mat Saleh telah gugur dalam pertempuran di mana? Di Tambunan. Seterusnya di Sabah juga kita ada Mat Satur. Mat Satur ni adalah merupakan orang kanan kepada Mat Saleh. Jadi kira anak murid ataupun anak buah Mat Saleh. Beliau orang pemimpin Kadazan Dusun. Beliau juga terkenal di sebagai Mat Jatuh. Kenapa? Seperti Mat Saleh, Mat Satur menentang untuk kedaulatan tanah air dan juga meneruskan perjuangan Mat Saleh. Apa yang terjadi kepada Mat Satur? Akhirnya setelah berjuang dengan cukup bersemangat, beliau telah terkorban pada tahun 1900 setelah Mat Satur berjaya menawan Kudat. Jadi selain pada penentangan senjata, pembesar tempatan sebelum ini juga menggunakan cara yang lain seperti mencabar perjanjian. Jadi contohnya siapa? Contohnya Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela merupakan orang besar ke-8 Perak yang mentadbir di mana? Yang mentadbir di Pasir Salak. Pasir Salak. Sangat popular Pasir Salak. Kalau awak pergi Pasir Salak, ada satu muzium kita untuk melihat bagaimana sejarah penentangan orang Perak terhadap J.W.W. Bush.
Okey, jadi apa sebab penentangannya? Datuk Maharaja Lela bangkit menentang British kerana apa? Residen British mengambil alih kuasa Sultan. Bayangkan Sultan pemimpin awak telah diambil kuasa oleh British. Dan juga British juga tutup hak mengutip cukai. Dan yang paling menyebabkan orang Perak ketika marah kerana British telah mencabuli adat resam orang Melayu. Jadi sudah sampai ke tahap itu. Jadi Pasir Selak merupakan salah satu tempat di negeri Perak, berhampiran dengan Sungai Perak. Jadi apa yang berlaku, peristiwa penentangan ini melibatkan pelbagai pembesar, bukan hanya seorang. Mengadakan mesyuarat dan menentang JWW Bush. Namun apa yang terjadi, akhirnya Datuk Maharaja Lela dan pengikut berjaya membunuh JWW Bush. Namun akibat pada itu mereka telah menerima akibat yang sangat tragik. Jadi Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagu Pandak Induk Si Puntum telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Bukan sahaja pembesar negeri, Sultan Abdullah, Raja Ismail dan Ingah Ibrahim juga dibuang negeri. Bayangkan, Sultan turut juga dibuang negeri, telah melakukan pengorbanan yang besar demi negeri yang tercinta. Dan akhir sekali juga, selain pada mencabar penjajahan, ada juga tokoh yang menggunakan sistem perundangan di mana ia telah dilakukan oleh siapa? Ia telah dilakukan oleh salah satu tokoh yang dikenali sebagai Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid atau dikenali sebagai Haji Abdul Rahman Limbung, di mana di Terengganu. Beliau juga telah mendapat pendidikan agama di Mekah. Haji Abdul Rahman Limbung telah menentang pengenalan pentadbiran barat dan menolak undang-undang tanah yang berlawanan dengan hukum syarak, iaitu hukum Islam. Jadi Haji Abdul Rahman telah mohon lesen wakil dan menjadi peguam untuk mewakili penduduk Ulu Termung menentang kerajaan. Jadi sebenarnya akhirnya kerana mengikut undang-undang, Haji Abdul Rahman Limbung telah menyebabkan perbicaraan ditangguhkan dan tanpa keputusan. Kerana apa? Kerana keputusannya berpihak kepada Haji Abdul Rahman Limbung. Jadi ini menunjukkan dari sudut undang-undang juga sebenarnya rakyat Terengganu punya hak. Namun apabila berlaku kebangkitan tani pada tahun 1928, British telah menangkap beliau, kononnya sebab dah kalah, melangkap beliau atas tuduhan menghasut, dan beliau telah dibuang negeri ke Mekah. Bila British dah kalah di mahkamah, British cuba buang negeri sampai ke Mekah. Jadi tokoh kita telah dibuang negeri, ada yang telah dibunuh, ada yang telah dilakukan pelbagai hukuman kerana mereka berjuang untuk rakyat dan negara kita. Jadi kita perlulah faham, itu sahaja bab kita kali ini. Apa yang awak perlu faham, keberanian dan pemufakatan dan kebijaksanaan mereka dalam menentang British telah patut memberi kita semangat untuk terus berjuang untuk berkuasa baruang bangsa dan juga melindungi negara kita daripada dijajah. Itu sahaja untuk bab 71, agak banyak mengikut setiap tokoh, namun para pelajar boleh ingat setiap tokoh mempunyai lebih kurang sama dari sebab penentangan mereka dan apa peristiwa penentangan mereka. Akhirnya tokoh-tokoh kita ini ada yang dihukum, ada yang meninggal dunia, ada yang terkorban. Namun semangat mereka dan kebijaksanaan mereka perlulah kita contohi bersama-sama. Itu saja. Tadi maaf salah dan silap. Nanti lengkapkan latihan di Google Form. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.